Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala ni'matillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah, amma ba'du. Para penonton yang dimuliakan oleh Allah, video ini sebagai respon kepada pertanyaan yang sangat ramai dalam Facebook, dalam WhatsApp saya. Ustaz Abdul Jahli pun tanya, lagi Tok Mat daripada pondok Jalan Kebun pun tanya, Kak Syarifah Mastura pun tanya, dan ramai lagi yang menanya pada saya tentang isu yang panas hari dua ni, iaitu perkataan Al-Fadhil Ustaz Muhaizat Atalallahu Baqa'ah, yang dalam satu tausiah Maulidur Rasul beliau mengatakan timbul istilah apabila Rasulullah ke kanan, tok guru kita ke kiri, maka ikutlah tok guru kita lagi. Jadi dikerak potong oleh orang-orangnya untuk inilah untuk menyerang Ustaz Al-Fadhil Ustaz Muhaizat. Jadi para penonton yang dimuliakan oleh Allah, kalau tanya pendapat saya, beginilah saya jawab. Pertamanya, perkataan tersebut memang secara zahirnya boleh dimaknai dengan makna yang tidak benar dan makna yang benar. Makna yang tidak benar ni memanglah daripada musuh-musuh ataupun orang-orang awam yang kailnya tidak panjang untuk memahami. Apabila dikatakan Rasulullah ke kanan, tok guru kita ke kiri, maka ikutlah tok guru kita. Maka dia segera fahamnya Rasulullah tu lebih rendah daripada tok guru kita, tok guru kita lebih tinggi daripada Rasulullah. Menimbulkan ta'assub pada tok guru dan sebagainya, nak menghina Rasulullah. Itu makna-makna yang fasid tu, makna-makna yang rosak, makna-makna yang tidak benar lah. Kalau faham dengan seperti itu, memang jelas-jelas salah lah. Tetapi memang makna-makna yang rosak tu boleh difahami dengan orang-orang yang awam. Orang awam boleh fahami dengan makna-makna yang tidak tepat, yang tidak bagus, tidak betul, makna yang fasik, makna yang rosak. Kerana kalau kita kira Rasulullah ada ke kanan, dan Rasulullah kita lihat mana kita ada dengan Rasulullah ke kanan, maka ketika itu tidak wujud dah tok guru kita. Kerana Rasulullah tu ialah maha guru bagi segala guru-guru. Beliau sahibus syariah. Sahibus syariah. Sebab tu zaman Nabi itu apabila sahabat tanazuk, maknanya berselisih pendapat, mereka tu segera merujuk kepada Nabi. Maka sebab tu tidak timbul mazhab-mazhab di zaman Nabi hidup lagi, tidak ada. Orang fakih-fakih tu ada, fuqaha usitah tu ada, tetapi mazhab-mazhab tu belum wujud. Kenapa? Rasulullah ada hidup lagi. Beliau sahibus syariah. Tu dirujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna yang kita anggapkan kalau orang tu nak menyerang Ustaz Muhaizat dan sebagainya, mereka boleh memahami dengan perkataan tersebut dengan makna-makna yang rosak. Kerana kaedahnya ikhtilaful mafhumat atau ikhtilaful ibarat bi ikhtilafil i'tibarat. Bersalah-salahan, tidak sama pada mafhum, pada kefahaman, ataupun tidak sama dalam ibarah, itu dengan sebab tidak sama, bersalah-salahan pada i'tibar. Tidak i'tibar yang baik, maka keluarlah makna yang tidak baik. Tetapi kalau kita nak menjernihkan kefahaman orang awam, kita mesti mengikut kaedah i'malul kalam aula min ihmalihi. Kita beramal dengan sekalian perkataan itu lebih aula daripada kita menghampakan. Artinya kita nak memahami perkataan seseorang tu, mesti kita kena melihat skop apa yang diceritakan. Yang kalau mengikut saya lah, ini terlebih dahulu saya kena bagi tahu, saya bukan orang yang ta'assub pada individu. Saya juga mengkritik banyak Al-Fadhil Ustaz Muhaizat, dan saya dihina, dicaci dan macam-macam lah oleh para penta'assub beliau. Tetapi kita mesti adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kamu, dan dengan keadilan itu boleh mendekatkan kita kepada takwa Allah. Jangan kerana kita tak suka pada satu kelompok, satu individu, satu tokoh, maka kita tidak berlaku adil pada dia.
Jadi kalau mengikut apa yang saya boleh terangkan kepada para penonton yang dimuliakan oleh Allah, terutama yang inbox Facebook saya, WhatsApp saya, saya tak sempat nak balas, jadi saya buat video ni. Makna yang kita boleh faham secara sahihnya, skop yang hendak dibicarakan begini. Maksudnya, kalau Rasulullah ke kanan, maka tok guru kita ke kiri. Artinya, tafsiran tok guru kita tu tidak seperti mana Rasulullah zahir mantuk Rasulullah sabdakan. Contoh seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Sallu kama raaitumuni usalli." Sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Itu hadis yang sahih. Jadi kalau kita pegang sabda Nabi semata-mata mantuk lafaz, sembahyanglah kamu, itu fi'il, suruh sembahyang, sallu, sembahyanglah kalian. Al-amru hakikatan lil wujub. Makna perintah tu selagi mana tidak ada dalil qarinah yang lain menunjukkan maknanya sunnah, maka kekallah maknanya wajib. Wajib kita sembahyang tu seperti mana kita lihat Nabi sembahyang. Bila kita lihat Nabi sembahyang? Ini ajaran-ajaran sesat batiniah. Dia orang tak sembahyang. Kenapa? Kerana mereka zahir pakai zahir hadis ni. Sebab apa? Bila kamu lihat Nabi sembahyang? Kamu tak pernah lihat Nabi sembahyang. Jadi kenapa kamu sembahyang? Jadi cari Muhammad dahulu sebelum kamu sembahyang. Itu ajaran sesat tu. Jadi sesat boleh jadi sesat. Memahami hadis dengan tidak benar. Walau hadis tu sahih, tapi kefahaman tidak sahih tu boleh menjadi sesat. Akhirnya cari Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin. Itu kan. Tu jadi tak sembahyang. Kenapa pegang zahir hadis? Padahalnya kalau kita belajar dengan guru kita yang benar-benar mengaji daripada guru pada guru hingga sampai alim ulama mu'tabar yang mensyarahkan hadis tersebut. Sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Ra'a atau ru'yah di situ katanya alim ulama kita dalam kitab-kitab syarah hadis ialah dengan makna alima, mengetahui. Artinya sallu kama alimtumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu tahu aku sembahyang. Bagaimana kamu nak tahu aku sembahyang? Innamal ilmu bitta'allumi. Hanya saja pengetahuan tu didapat dengan belajar. Maka kena belajar kitab fiqh. Kena belajar bab sembahyang, kena tahu syarat wajib, syarat sah, rukun sembahyang, qauli, fi'li, qalbinya, syarat bagi tiap-tiap rukunnya dan perkara yang membatalkan sembahyangnya dan perkara-perkara yang sunat di dalam sembahyangnya, hay'ah, ba'diyah, sunat hay'ah, sunat ba'diyah dan sebagainya. Artinya inilah tafsiran yang sahih. Sembahyanglah seperti mana kamu belajar bagaimana diajarkan dalam kitab-kitab fiqh Nabi sembahyang tu bagaimana caranya. Artinya ikut alim ulama dalam nak memahami Al-Quran dan hadis, kerana kita tidak cukup alat. Kita orang jahil, kita orang yang kurang ilmu, yang tidak ada ilmu bahkan, tidak ada sifatun man yustadi, lebih tidak ada kriteria orang yang layak untuk berinteraksi dengan Quran dan hadis. Yang sebenarnya saya tidak layak untuk menerangkan makna apa yang disebut oleh Ustaz Mahizat, kerana Ustaz Mahizat sendiri telah jawab dah sebenarnya. Tetapi mungkin ada sedikit kelonggaran dalam jawapan beliau, kerana beliau memberi contoh bahawa sudah Al-Quran ada mengatakan Al-Quran mengatakan Allah ada awal ada akhir. Ini kurang tepatlah, kerana Al-Quran mengatakan huwal awal wal akhir. Dia Allah yang awal dan yang akhir, bukan ada awal ada akhir. Maksud apa? Allah yang awal dan yang akhir, artinya tidak ada yang mendahului Allah dan tidak ada yang mengakhiri Allah. Dan Allah sendiri tidak ada awal bagi adanya. La awwala liwujudihi wala akhira liwujudihi. Itu. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang sepatutnya kita kena berhati-hatilah dalam mengungkapkan satu-satu perkataan. Terlebih-lebih lagi kalau kita orang sufi, orang tasawuf, orang yang mengikut aliran sufiyah ni, alim ulama sufi memang sangat menitik beratkan tentang adab dengan Nabi SAW. Tidak boleh kita mengeluarkan satu statement itu seolah-olah seperti longgar ataupun kurang beradab dengan Nabi SAW. Seperti dibandingkan Rasulullah dengan guru kita itu
tidak elok, maksudnya tidak elok. Mesti kamalut tiba, mesti sempurna dalam mengikut. Tu walaupun boleh ditanggung makna yang sahih, tetapi kalau orang sufi, orang tasawuf, ini agak kurang cermat lah kita kata. Sehingga menjadi boleh dibuat talbis. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu talbis, buat keliru perkara yang hak dengan yang batil. Jadi saya haraplah para asatizah kita memberi penerangan makna yang sahih, makna yang benar. Bukanlah Rasulullah rendah daripada guru kita, lebih tinggi daripada Rasulullah, ataupun tolak apa yang Rasulullah bawa, ambil yang tok guru, jadi taksub, asabiyah dengan tok guru. Bukan makna seperti itu. Makna seperti itu sangat jahatlah. Alim ulama kita semuanya bersungguh-sungguh ijtihad mereka itu untuk mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak sempurna dalam ittiba'us sunnah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu cinta akan Allah, maka ikut aku. Ittiba' akan sunnah Nabi. Maka tidak syak ragu-ragu, alim ulama semuanya bersungguh-sungguh untuk mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ulama yang lari daripada jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ikut Nabi itu pada tempat yang boleh diikut. Karena di sana ada sunnah khususiyah bagi Nabi yang tidak boleh diikuti, seperti berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahram, itu tidak boleh untuk kita. Ataupun kita kata kahwin lebih daripada 4, itu tidak boleh untuk kita. Hanya khususiyah untuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi bukan kata ikut seikut-ikutnya. Mesti ikut pada perkara yang boleh kita tu ikut dan disuruh kita ikut dengan cara mengikut alim ulama. Kerana alim ulama ni warasatul anbiya. Ulama tu pewarisnya para nabi, lebih-lebih Nabi kita Muhammad SAW. Wa nahnu warasatul ulama. Dan kita ni ialah pewarisnya para ulama. Mana kita kena ikut ulama, barulah ikut kepada Nabi SAW. Jadi saya rasa penerangan saya ni rasa lebih cukup dah, agar kita tidak, orang panggil, menzalimi satu kelompok atau satu individu. Kita cuba untuk menerangkan makna yang disebutkan la yajuzu ihmalul kalam. Tidak harus kita menghampakan kalam. Kita anggap bahawasanya tak betul tu, tak boleh itu. Ihmalul kalam, la yajuzu ihmalul kalam wa'tibaruhu biduni makna. Dan kita buat iktibar dengan bukan makna dia, itu tidak harus, la yajuz, haram kita buat seperti itu. Selama mana? Ma amkana hamluhu, selama mana boleh kita tanggungkan kalam tersebut tu ala maknan hakikiyin, di atas makna hakikat, atau majaziyin, atau makna majazi. Jadi selama mana boleh kita memahami dengan benar apa murad yang dikehendaki oleh mutakallim, maka kita cuba menerangkan dengan baik. Dan kita juga janganlah, orang panggil, bermudah-mudah dalam bercakap sehingga menjadikan, orang panggil apa, kekeliruan dalam masyarakat. Berusahalah untuk bercakap dengan mudah dicerna. Kalim ma'an nas biqadri uqulihim. Bercakaplah dengan manusia dengan kemampuan akal mereka. Manusia sekarang ni walaupun educated tetapi kemampuan akal dia untuk memahami itu kurang. Lebih-lebih lagi kalau ada musuhnya sudah faham sebenarnya, tapi boleh dijadikan modal, digoreng untuk orang-orang jahil ni pakat jadi marah kepada kita. Maka kita janganlah menyiapkan bola tanggung tersebut untuk untuk musuh membuat isu dan menjadi bola tanggung dan mengelirukan masyarakat. Mudah-mudahan Allah menjaga lidah saya dan lidah para asatizah yang lainnya supaya tidak bercakap dengan bermudah-mudah sehingga membuat kekeliruan dalam masyarakat, dan Allah Ta'ala menjagakan
kita Al-Fadil Ustaz Muhaiza atalallahu baqa'ah dan semua asatizah yang mengaku kata Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, mazhabus Syafi'iyah dan menjalani jalanan tariqah Sufiyah, ataupun saudara kita daripada grup Salafi ni, mudah-mudahan Allah Taala jaga, Allah Taala datangkan mahabbah dalam hati kita, dan Allah Taala berikan hidayah petunjuk kepada kita untuk membimbing masyarakat ni kepada lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan Rasulullah SAW, untuk mengikut sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sekadar itu saja penerangan daripada saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.